Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan terima kasih kepada pihak DRM di mana hari ini saya bersama dengan isteri telah pun hadir ke IPD Trust untuk membuat laporan terhadap intimidasi yang telah pun dilakukan oleh SPRM lah kepada keluarga saya. Pertama sekali saya ingin rekodkan di sini adalah saya bukan seorang pelarian dan saya tidak pernah melarikan diri ke mana-mana ataupun melarikan diri daripada pihak SPRM ataupun mana-mana pihak, ataupun saya telah pun disenarai, dikehendaki oleh pihak SPRM ataupun mana-mana pihak. Untuk pengetahuan semua, pada 21 hari bulan Februari yang lepas telah tular satu video berdurasi 44 saat yang telah pun dipotong dan edit bukan daripada akaun TikTok saya, seolah-olah saya telah pun melakukan provokasi ataupun fitnah kepada pihak SPRM, dan saya telah pun membuat permohonan maaf berkaitan dengan perkara ini yang telah pun diterbitkan oleh rakan-rakan media. Pada 22 hari bulan Februari jam 2.30 petang, saya telah pun menyerahkan diri kepada pegawai SPRM secara rela hati dan suci hati di SPRM Putrajaya, dan mereka telah pun membebaskan saya pada 10.30 malam sebab mereka tidak dapat membuktikan video tersebut datangnya daripada akaun TikTok milik saya ataupun telah pun diviralkan ataupun ditularkan oleh akaun TikTok milik saya. Semasa dalam tahanan, pegawai SPRM bertanya sama ada saya ada mengambil dadah dan mendesak saya untuk mengaku dan mengambil dadah, di mana saya mengatakan saya bersedia untuk diurin di mana-mana balai polis yang berdekatan, dan hari ini saya duduk di balai polis dan saya tak takut untuk diurin. Dan kemudiannya mereka menyuruh saya mengaku bahawa saya telah pun gila dan memiliki kad hijau agar kes ini dapat diselesaikan dengan mudah. Selepas daripada itu, saya tidak pernah menerima apa-apa notis yang mengatakan saya perlu hadir ke pejabat SPRM untuk disiasat. Pada 2 Mac 2023, saya dimaklumkan oleh isteri. Okey tuan-tuan, pada 2 Mac 2023, saya dimaklumkan oleh isteri saya yang ada di sebelah ni, yang mengatakan bahawa lebih kurang 5 ataupun 6 orang pegawai SPRM yang semuanya lelaki telah pun datang ke rumah saya pada jam 10 malam dan memasuki rumah saya di saat saya tiada di rumah dan hanya isteri saya dan anak-anak yang masih kecil berada di rumah. Mereka telah menggeledah rumah saya dan menyerahkan barang geledah tanpa ada seorang pun pegawai perempuan di situ. Keadaan ini membuatkan isteri saya amat ketakutan dan trauma kerana dikeremuni oleh sekumpulan lelaki pada waktu malam, itu jam 10 malam, yang telah menggeledah bilik di rumah saya selama lebih kurang 3 hingga ke 40 minit, di mana isteri saya berseorangan bersama dengan anak-anak yang masih kecil. Pada saya, tindakan ini adalah satu perkara yang biadab dan tidak sepatutnya berlaku kerana saya bukan pelarian dan saya bukan dikehendaki oleh mana-mana pihak, dan pegawai SPRM boleh menghubungi saya dan peguam saya pada bila-bila masa sahaja. Mereka menyerahkan notis untuk saya hadir ke pejabat SPRM pada 3 Mac 2023, iaitu notis yang pertama selepas mereka menggeledah rumah saya yang mereka serah. Sebelum ni mereka tak pernah bagi sebarang notis untuk saya hadir. Pada 3 hari bulan Mac, saya tidak dapat hadir kerana saya bertolak daripada Kedah, dan pegawai SPRM yang sama telah pun menghantar notis melalui WhatsApp yang sebelum ni mereka kata mereka tak boleh WhatsApp saya, tapi tiba-tiba mereka boleh WhatsApp saya pula. Dan dia bagi tahu kepada saya kalau saya tidak dapat hadir pada 3 hari bulan Mac, maka saya kena hadir pada 6 hari bulan Mac pada jam 9 pagi. Dan saya telah pun memberitahu peguam saya berkenaan dengan perkara tersebut. Pada jam 7 malam, saya cuba menghubungi isteri saya hingga jam 9 malam, namun tidak dapat.
Dan kemudiannya saya telah pun menghubungi pegawai SPRM yang menyiasat kes dan mereka memberitahu mereka telah menahan isteri saya di tempat yang dirahsiakan untuk mengambil keterangan. Saya meminta untuk mendengar suara isteri saya dan saya beritahu mereka saya nak mewakilikan peguam untuk isteri saya tetapi tidak dibenarkan. Kerana mereka memaklumkan kepada saya SPRM mempunyai kuasa untuk menahan sesiapa saja yang dianggapkan perlu untuk memberi apa-apa keterangan dalam apa-apa sahaja penyiasatan. Saya memberitahu kepada pegawai SPRM tersebut bahawa isteri saya mempunyai hak untuk menghubungi keluarga ataupun peguam jika dia ditahan oleh pihak SPRM. Dan saya dimaklumkan oleh pegawai SPRM tersebut mereka tidak akan menyerahkan telefon kepada isteri saya hingga siasatan lengkap dan tempat siasatan juga tidak boleh diberitahu kepada saya maupun peguam saya. Lebih kurang jam 9 malam isteri saya telah menghubungi saya dan memberitahu dia disuruh memberi keterangan di kedai mamak yang berdekatan dengan rumah saya selama 2 jam dan telah pun meninggalkan anak-anak yang masih kecil di rumah tanpa jagaan. Ini adalah tidak sewajarnya yang berlaku kerana pegawai ini adalah pegawai perempuan dan dia boleh ambil keterangan di rumah. Kenapa dia nak pergi ambil kat kedai mamak dan membiarkan isteri saya meninggalkan anak-anak yang masih kecil di rumah. Dan ini untuk rekod kepada semua orang yang mendengar live ini dan rakan-rakan rakyat Malaysia semua patut dengar tentang benda ini. Soalan apakah yang mereka tanya kepada isteri saya? Mengikut maklumat pegawai SPRM tersebut, dia telah menahan isteri saya untuk mengambil keterangan berkaitan dengan video 44 saat yang telah pun diviralkan. Tapi soalan yang dia tanya kepada isteri saya tidak ada kaitan langsung dengan video 44 saat ini. Soalan yang pertama dia tanya kepada isteri saya, adakah kamu mempunyai masalah rumah tangga sepanjang kamu kahwin? Apa kaitan dengan video 44 saat? Tanya ada masalah rumah tangga ataupun tidak ada masalah rumah tangga. Lepas tu yang keduanya dia cakap dengan isteri saya. Dia kata, adakah isteri saya mengetahui bahawa saya telah berkahwin 2? Dan adakah isteri saya ni adalah isteri yang pertama? Ni apa siasatan 44 saat duk pergi bagi tahu kat bini orang kata kita kahwin 2, kahwin 3 apa semua. Ni perempuan bagi tahu kata lelaki kahwin 2 nak mampus ke makan pinggan atas kepala saya. Ni saya pun tak tahu pegawai SPRM apa piduk bagi tahu kat bini saya, dia bagi tahu benda tu kan. Kita kata suami awak ni dah kahwin 2. Awak ni telah pun dimadu kan. Adakah ni termasuk dalam siasatan SPRM? Kalau saya nak madukan bini saya, mestilah saya beritahu. Tapi saya seorang yang setia. Saya tidak akan memadukan isteri saya. Betul ya? Okey tuan-tuan. Soalan yang seterusnya, dia tanya kepada isteri saya. Lepas dia tanya kepada isteri saya, adakah kamu ni isteri pertama yang tak ada kaitan? Lepas tu soalan kedua, dia tanya kepada isteri saya, adakah rumah yang kamu duduk sekarang ni diberikan oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan? Ataupun mendapat penajaan daripada mana-mana ahli politik ke? Datuk Wan dia suruh dapat tajaan daripada Datuk Wan. Apa kaitan dengan video 44 saat tersebut? Takkanlah saya nak duduk rumah pun saya tak mampu nak bayar. Nak kena Datuk Wan pergi bayar rumah kat saya. Pandai-pandai saya lah saya nak bayar. Kalau dia nak siasat pasal rumah saya, dia siasat. Bukan rumah saya sewa. Siasat lah rumah saya. Apa kaitan dengan video 44 saat? Tak ada kaitan pun duk tanya pasal rumah saya, siapa bagi duit dan sebagainya. Dan ini adalah saya rasa memang tak patut lah. Dan yang seterusnya, dia suruh mereka ni, pegawai SPRM yang datang ni, 1 orang perempuan dan 3 orang lelaki ni, mereka menyuruh isteri saya mengaku bahawa saya mempunyai masalah mental dan gila. Dan saya merasakan soalan ni, 3 soalan ni tak ada kaitan langsung. Saya merasakan soalan yang ditanya oleh pegawai SPRM ni tidak ada kaitan langsung dengan siasatan yang mereka telah lakukan terhadap saya, iaitu berkaitan dengan video 44 saat. Jadi semalam saudara, saya telah hadir untuk membuat laporan PDRM kerana berlakunya kacau ganggu terhadap keluarga saya dan juga intimidasi terhadap keluarga saya. Sebab saya dimaklumkan selepas isteri saya mereka meminta kepada isteri saya nombor ibu saya pula. Apa kaitan ibu saya dengan video 44 second? Nak kena pergi ambil ibu saya pula untuk siasat ni, satu benda yang gila. Lepas ni nak tanya apa pula dekat ibu saya? Adakah makcik ni, suami makcik kahwin 2 ke?
Makcik ni bini nombor 2 pula nak tanya mak saya. Ni semua benda-benda yang mampu yang tidak ada kaitan yang ditanya oleh pegawai SPRM. Dan saya telah pun hadir semalam untuk membuat laporan PDRM yang dikatakan saya ni wanted, dikehendaki semua orang nak tangkap saya, menakut-nakutkan saya dan sebagainya. Saya mai buat report, tak ada masalah apa pun semalam. Hari ni isteri saya mau buat report, tak kena gari pun siapa yang dikehendaki. Tak ada siapa gari siapa pun hari ni. Dan saya telah pun dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa pihak SPRM telah pun membuat laporan polis pada 25 hari bulan 2 di IPD Putrajaya melibatkan video yang telah tular. Dan kes ini telah pun disiasat oleh pihak PDRM di bawah Seksyen 505 Kanun Kesiasaan, dan kertas siasatan telah pun dibuka, dan juga kes ini juga disiasat di bawah SKMM di bawah Seksyen 233 Akta SKMM, dan kertas siasatan juga telah dibuka. Dan pihak PDRM memberitahu kepada saya bahawa untuk saya memberi kerjasama kepada pegawai PDRM dan juga pegawai SKMM yang akan menyiasat kes ini yang berkaitan dengan video. Saya juga ada tanya kepada pihak PDRM, adakah pihak SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Kesiasaan ataupun Seksyen 233 SKMM. Mereka memberitahu bahawa setiap agensi mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. SPRM boleh menyiasat di bawah Akta SPRM 2009 dan pihak PDRM menyiasat di bawah Kanun Kesiasaan. SKMM menyiasat di bawah Akta SKMM yang diperuntukkan kepada agensi tersebut. Dan pihak PDRM memberitahu kepada saya mereka tidak tahu sebab apa SPRM menyiasat isteri saya, mengganggu keluarga saya dan bertanya akan soalan yang merepek-repek kepada isteri dan keluarga saya yang tidak ada berkaitan langsung dengan kes. Dan hingga ke hari ini saya sendiri pun tidak tahu apakah siasatan SPRM terhadap saya dan keluarga saya, sebab apa sepatutnya siasatan ini telah pun dibuat oleh PDRM dan sepatutnya saya memberi kerjasama kepada PDRM. Dan apa nama ni, soalan seperti biasa, soalan yang merepek-repek juga ditanya kepada apa nama ni diri saya sendiri. Dan saudara semua, hari ini kita telah membuat laporan polis. Isteri saya pun telah membuat laporan polis. Boleh tunjuk sikit laporan polis tu yang telah dibuat. Dia tunjuk sikit. Tunjuk untuk jangan ni. Tutup nama semua. Tutup dia. Saya telah membuat 3 laporan polis dan isteri saya telah membuat 2 laporan polis. Dan kita meminta supaya pihak IGP untuk memandang serius perkara ini kerana ini adalah satu bentuk intimidasi dan juga penindasan yang berlaku ke atas keluarga saya. Bini saya tidak perlu disiasat atas sebab saya kahwin 2, 3 ataupun 4, dan SPRM saya rasa tak ada kuasa pun untuk siasat saya kahwin 2, 3 ataupun 4. Dan dia beritahu apa? Dia kata mereka akan sahkan kata B kahwin 2. Dia kata kat bini saya, kalau bini saya memberi kerjasama kepada mereka, mereka akan mendapatkan pengesahan yang mengatakan bahawa saya telah kahwin 2. Saya rasa pegawai SPRM ni perlu kerja dengan Jabatan Agama Islam, bukan kerja dengan SPRM, sebab dia nak sahkan saya kahwin 2. Sebab ini adalah bidang kuasa Jabatan Agama Islam. Tapi saya tak kahwin 2, saya setia bersama dengan isteri saya yang satu. Bukan kata saya buat ni kerana saya takut dan sebagainya, tapi betul saya setia dengan bini saya dan soalan ni adalah soalan yang merapu. Okey, saya rasa ada soalan kan?